Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj Salafus Saleh ialah anugerah kepada orang-orang yang beriman untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maksud melihat di sini ialah melihat dengan mata sebagaimana yang lazim dimaklumi. Sayang sekali ada di kalangan umat Islam yang mentakwil perkara ini, lalu mereka berkata melihat itu bukanlah dengan mata sebagaimana yang dimaklumi, tetapi ia adalah image yang Allah cipta dalam mata atau dalam kepala orang yang beriman. Ringkasnya, ia adalah imej yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala. Maka ia bukanlah melihat sebagaimana kita melihat sekarang ini. Mereka melakukan takwil sedemikian atas alasan ingin menyucikan Allah daripada sifat makhluk. Ini kerana apabila mata manusia dapat melihat sesuatu, bererti yang dilihat itu adalah makhluk. Atau untuk menyucikan Allah daripada sifat jisim kerana hanya sesuatu yang berjisim yang dapat dilihat oleh mata manusia. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, imej yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala, ia adalah sesuatu yang dicipta. Bererti ia adalah makhluk, something that is created. Justru meskipun mereka ingin menyucikan Allah daripada makhluk, hasil takwilan mereka tetap menunjuk ke arah memakhlukkan Allah. Dan perkara ini tidak khusus kepada akidah melihat Allah di hari akhirat sahaja, tetapi meluas juga kepada sifat-sifat Allah yang lain, di mana mereka mentakwilkannya dalam rangka ingin menyucikan Allah daripada sifat makhluk. Namun hasil takwilan mereka itu tetap tidak lepas daripada ciri-ciri memakhlukkan Allah jua. Sebab itulah yang selamat lagi bijak ialah berpegang kepada akidah generasi salafus soleh yang ini beriman sahaja dengan sifat-sifat Allah yang Allah khabarkan, tanpa kita menyamakannya dengan mana-mana makhluk, tanpa kita bertanya ataupun berbicara kaifiatnya bagaimana. Itulah akidah yang sebenarnya selamat lagi bijak. Adapun mentakwilkannya itu, okey, tak apa, lari topik pula. Kita dalam topik melihat Allah, ya. Baik. Melihat Allah di akhirat kelak adalah satu anugerah khas kepada orang-orang yang beriman. Dan kita hanya beriman kepadanya. Kita beriman kepadanya kerana perkara ini dikhabarkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Justru dalam video ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengemukakan, menjelaskan 3 ayat Quran dan 3 hadis sahih sebagai dalil kami Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara ini. Kerana di sana mungkin di kalangan para penonton yang dirahmati Allah mungkin tidak tahu perkara ini. Maka moga-moga 3 ayat dan 3 hadis ini dapat menjadi ilmu bahawa antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah di akhirat kelak ialah melihat Allah dengan penglihatan mata sebagaimana biasa, sebagaimana yang dimaklumi, ya. Dan insya-Allah pada waktu yang sama, melalui ayat-ayat dan hadis-hadis ini, saya akan tunjukkan juga bagaimana pendapat yang mentakwilkan perkara ini sebagai pendapat yang salah. Pendapat yang berkata ia hanyalah imej yang tercipta dalam mata, imej yang tercipta di retina atau terbayang di kepala, ia adalah pendapat yang salah, ya. Okey. Baik. Dalil Al-Quran yang pertama ialah, okey, sekejap. Okay, ayat 22 dan 23 surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Bermaksud pada hari akhirat, muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Perhatikan bahawa Allah berfirman ila rabbiha nadirah, bermaksud melihat ila, melihat kepada Tuhannya, di mana penggunaan perkataan ila menunjukkan kepada adanya arah yang dipandang. Jika Allah hanyalah image
yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala orang yang beriman, Allah tidak akan berfirman melihat kepada Tuhannya kerana ia tidak memerlukan arah mahupun penglihatan. Contohnya saya sekarang di bilik hotel di London Heathrow, Sheraton Airport Hotel. Jika saya berkata melihat ila katil yang di belakang saya akan berpusing untuk melihat, kan? Sebab ke arah, saya akan berpusing untuk melihat ke arah katil. Jika imej katil terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala, saya tak akan berkata melihat kepada katil, tetapi cukup saya kata membayangkan katil atau terbayangkan katil tanpa perlu menoleh kepadanya, mahupun membuka mata untuk melihat kepadanya. Sekarang saya tak pusing dah, saya tengah buat video kan. Jadi ila di situ sangat penting. Ila di situ sangat penting, berarti kita memang melihat kepada Allah, melihat ke arah Allah, bukannya imej yang terbentuk dalam mata, terbayang dalam kepala. Kerana jika sedemikian, macam saya buat perumpamaan tadi, Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk, tak perlu saya berpusing untuk melihat ke arah katil sebab dah memang ada dalam kepala kan. Jadi dari sudut penggunaan bahasa tu pun tak betul ya. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ila rabbiha nazirah, berarti memang ila rabbiha nazirah, bukanlah sesuatu yang lain ya. Okey. Dalil ayat Quran yang kedua pula ialah ayat 15 surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-33. Maaf, surah yang ke-83 ya, ayat 15 surah yang ke-83, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Bermaksud sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yang ini orang-orang kafir, pada hari itu benar-benar tertutup dari Tuhan mereka. Ketika mentafsirkan ayat ini, Imam Ibn Kathir rahimahullah menukil pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahawa ayat ini menjadi dalil ataupun salah satu dalil bahawa orang-orang beriman akan dapat melihat Tuhannya pada hari akhirat. Okey, ini kerana penjelasan saya pula, kaedah yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i ialah apa yang disebut sebagai mafhum mukhalafah, yang bererti maksud di sebaliknya. Yang ini, jika orang-orang kafir tertutup daripada melihat Allah, maka sebaliknya orang-orang beriman akan terbuka untuk melihat Allah. Atau susun kata yang lain, orang-orang beriman tidak tertutup daripada melihat Allah. Demikian ya, daripada Imam Asy-Syafi'i. Penjelasan tu daripada saya, yang mafhum mukhalafah tu daripada saya ya. Okey. Bagi para penonton yang dirahmati Allah yang masih belum ada tafsir Ibn Kathir, tak semestinya beli yang bercetak. Kitab ini telah pun diterjemah ke bahasa Indonesia dan sudah ada beberapa aplikasi untuk telefon pintar, baik Android maupun iOS. Maka sila install di phone masing-masing dan boleh rujuk ya. Sebagai contoh sekarang ini, boleh rujuk ayat 15 surah Al-Mutaffifin, ada dinukil pandangan Imam Asy-Syafi'i di situ, penjelasan Imam Ibn Kathir macam yang saya sebut. Mungkin saya olah dalam bahasa saya. Juga tadi boleh rujuk ayat 22 dan 23 surah Al-Qiyamah. Maka ayat 15 surah Al-Mutaffifin ini menunjukkan keistimewaan orang-orang beriman di akhirat kelak, di mana mereka tidak tertutup atau tidak terhijab daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya yang dimaksudkan sekadar imej yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala, berarti orang-orang beriman juga sebenarnya tertutup daripada melihat Allah sebagaimana orang-orang kafir. Orang-orang beriman hanya sekadar dapat melihat ataupun sekadar dapat imej Allah sahaja kan. Okey, dalil Al-Quran yang ketiga ialah surah Yunus. Ayat ke-26 surah Yunus, surah yang ke-10, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, lillazina ahsanul husna wa ziyadah
Bermaksud, bagi orang-orang yang berbuat baik, ada balasan yang baik ataupun balasan yang terbaik, yang ini syurga dan tambahannya waziyadah, dan tambahannya, fokus kepada waziyadah, okay, dan tambahannya. Demikian juga ada ayat yang seumpama, yang ini surah Qaf, ayat ke-35 dalam surah Qaf, surah Al-Qaf, surah yang ke-50, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bermaksud, mereka di dalamnya, yakni syurga, memperolehi apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Okey. Jika seseorang itu sudah memperoleh syurga dan segala yang ada di dalam syurga, boleh pula minta lagi apa-apa yang dia kehendaki dalam syurga. Apa lagi yang nak kan? Apa pula yang dimasukkan dengan tambahannya? Apa lagi yang dimasukkan dengan sesuatu ekstra itu? Okay. Tambahan yang dimasukkan itu, sebagaimana hadis yang akan saya baca ketika mengemukakan dalil-dalil daripada hadis pula, ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, melihat Allah adalah satu anugerah istimewa kepada orang-orang beriman sebagai tambahan ke atas anugerah syurga. Sebab itulah ia disebut sebagai tambahan. Atau dalam bahasa Inggeris, you got to get to heaven and something extra on top of it. Ia adalah anugerah tertinggi bagi orang-orang yang beriman, sesuatu yang lebih tinggi, lebih istimewa, lebih special daripada syurga itu sendiri. Syurga itu sendiri pun dah memang terbaik, tapi ada tambahannya. Okey, nah. Jika yang dimaksudkan ialah sekadar image yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala, ia bukanlah suatu tambahan yang layak disebut sebagai tambahan di atas balasan syurga. Nothing special about it for you to say it is something extra on top of heaven. Okay? Baik, demikian 3 dalil daripada Al-Quran. Seterusnya, dalil daripada hadis pula. Dalil hadis yang pertama ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis nombor 266 atau penomboran lain, hadis nombor 181. Ayuh sama-sama kita baca ya. An Suhaib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda bersabda, iza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila ahli syurga memasuki syurga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka berkatalah Allah tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan kepada kalian? Fayaquluna, maka berkatalah ahli syurga, alam tubayyid wujuhana, bukankah telah diputihkan wajah kami ini? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar, bukankah telah bukankah telah dimasukkan kami ke dalam syurga dan diselamatkan kami daripada neraka? Maksudnya dah dapat macam-macam ni, apa lagi yang nak dibagikan? Apa lagi tambahan itu? Qala, baginda bersabda, fayukshaful hijabu, maka disingkapkan hijab. Fama u'tu syai'an, maka tidaklah diberikan, tidaklah dianugerahkan sesuatu, ahabba ilaihim, yang lebih disukai oleh mereka, yang lebih dicintai oleh mereka ahli syurga itu, minan nazari ila rabbihim azza wa jalla, melainkan berbanding dapat melihat kepada Tuhan mereka azza wa jalla. Kemudian di penghujung hadis itu, summa tala hazihil ayati, kemudian baginda membacakan ayat ini, iaitu ayat 26 surah Yunus yang kita sama-sama baca tadi, lillazina ahsanul husna wa ziyadatun. Okey, dan bagi orang-orang yang beriman, yang berbuat baik itu, al-husna, yang ini syurga, dan tambahannya, dan tambahan itu maksudnya ialah dapat melihat Allah. Fokus kita, perhatikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazari ila rabbihim azza wa jalla, melihat kepada, ya. Ini sebagaimana ayat 23 surah Al-Qiyamah, dalil pertama yang sama-sama kita baca tadi.
bukan image yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala, kerana semua itu bukanlah melihat kepada. Okey, dalil kedua. Dalil kedua ialah daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 521, ataupun nombor lain, hadis 554. Okey, sama-sama kita baca. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Okey, adalah kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara ila al-qamari lailatan ya'nil badra. Maka baginda melihat ke arah bulan pada malam itu, yakni al-badar, bulan purnama ataupun bulan penuh. Okey, faqala, kemudian baginda bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, kama tarawna hazal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan ini, la tudamuna fi ru'yati, tidak ada bersusah-susah ataupun berebut-rebut untuk melihatnya. Okey, jadi Nabi SAW sendiri bersabda sambil melihat pada bulan itu, ya, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak perlu berebut-rebut, bersesak-sesak ataupun bersusah payah untuk melihatnya. Direct vision, boleh senang tengok saja. Okey, berdasarkan hadis ini jelas bahawa di akhirat kelak orang-orang beriman akan melihat Allah dengan mata mereka sebagaimana pada waktu malam kita dapat melihat bulan. Ia bukanlah image yang terbentuk dalam mata mahupun yang terbayang dalam kepala. Dalil hadis yang ketiga, okey, ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Muslim, hadis nombor 267, ataupun nombor lain, hadis nombor 182, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna nasan qalu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahawa orang ramai berkata ataupun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamati, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri, apakah kalian dapat melihat ataupun tudarruna, apakah kalian bersusah-susah untuk melihat bulan pada waktu malam apabila ia penuh? Okey, al-badri, apabila ia penuh. Qalu la, mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun, apakah kalian mengalami kesukaran untuk melihat matahari apabila tidak ada bulan, tidak ada awan di bawahnya? Berarti apakah susah untuk melihat matahari apabila tidak ada awan di bawahnya? Maknanya bukan pada hari mendung, bukan pada hari yang berawan. Qalu la ya Rasulullah, mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa innakum tarawnahu kazalika, maka sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana yang dapat lihat bulan dan juga matahari. Fa innakum tarawnahu kazalika. Alright. Jadi berdasarkan hadis ini, kita akan melihat Allah Subhanahu Taala di akhirat kelak dengan mata, dengan penglihatan yang lazim dimaklumi. Ia bukanlah image yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala. Sebab jika ia sekadar image atau bayangan, tak perlu menunggu waktu malam untuk melihat bulan atau menunggu waktu siang yang tidak berawan untuk melihat matahari. Duduk dalam bilik macam saya sekarang ni pun boleh terbayangkan bulan ke matahari kan? Baik. Demikian 3 buah hadis sahih tentang melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak.
Dalam bab ini terdapat banyak lagi hadis lain sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat 23 surah Al-Qiyamah. Okey, ayo sama-sama kita baca. Beliau berkata, Waqad sabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla fid daril akhirati fil ahadisis sahahi min turuqin mutawatiratin inda a'immatil hadisi la yumkinu daf'uha wala man'uha. Bermaksud dan telah sabit orang-orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla di negeri akhirat dalam hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir dalam periwayatannya di sisi para imam hadis sehingga tidak mungkin untuk ditolak mahupun dihalang. Baik, kita telah pun merujuk 3 dalil Al-Quran dan 3 dalil hadis. Seterusnya saya kemukakan pula rujukan bahawa demikianlah, okey, bahawa demikianlah akidah yang disepakati di sisi generasi salafus soleh. Sebab nanti ada orang kata pula, kata ni baca ayat Quran dia tafsir seorang-seorang, baca hadis dia tafsir seorang-seorang. Bukan ya? Saya telah bagi rujukan tafsir Ibn Kathir. Sebenarnya dalam bab ini, dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh memang banyak. Tapi saya nak bawa apa yang saya biasa sebut common reference, rujukan bersama supaya tuan-tuan dan puan-puan pun boleh buka tafsir Ibn Kathir, boleh tengok penjelasan Ibn Kathir, boleh buka aplikasi hadis, tengok hadis saya baca, aplikasi Al-Quran pun ada lah kan, supaya common reference, bukan saya baca seorang, kalian pula betul ke kita baca ni, betul ke kan, jadi ada rujukan bersama yang saya baca, tuan-tuan pun boleh baca ya, supaya ada keyakinan saya bukan sembang kari, bukan sembang kosong, tetapi ini dalilnya, ini penjelasannya, dan sekarang inilah akidah yang disepakati di sisi generasi salafus soleh ya. Jadi rujukan seterusnya saya bawakan pula daripada tafsir Ibn Kathir juga ya, ketika mentafsirkan ayat 23 surah Al-Qiyamah. Setelah dikemukakan hadis-hadis tersebut, beliau berkata yang bermaksud, maaf saya baca dulu, wa haza bihamdillahi wahaza bihamdillahi mujma'un alaihi baina sahabati wattabi'ina wa salafi hazihil ummah kama huwa mutafaqqun alaihi baina a'immatil islami wa hudatul anam. Bermaksud, dan perkara ini alhamdulillah menjadi kesepakatan antara para sahabat, tabi'in dan wasalafi hazihil ummah, dan salaf, yakni generasi awal umat ini yang kita sebut sebagai generasi generasi salaf, kama huwa mutafaqqun alaihi, sebagaimana ia juga disepakati antara para imam yang menjadi petunjuk umat Islam. Okey, jadi inilah kesepakatan generasi salafus soleh. Baik, demikianlah apa yang sempat saya kemukakan. Ringkasnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan manhaj salafus soleh. Okey, orang yang tak suka mengkritik kita sebagai kan. Jadi kita sekarang ni, saya telah bacakan dalilnya. Sebab bila sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tak mau macam yang berlaku sekarang ni. Any Tom, Dick and Harry claim Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana-mana Ahmad, Arumugam, Acong claim Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi apa buktinya? Apa dalilnya? Jadi bila saya kemukakan dalil, saya bawa ayat-ayat Qurannya, saya bawa hadis-hadisnya, kemudian juga penjelasan daripada Imam Ibn Kathir, imam yang diterima semua, imam tafsir yang diterima semua, bahawa ini bukan sekadar pendapat, bukan sekadar khilaf, tetapi sesuatu yang disepakati olehnya para sahabat, tabi'in, wa salafi hazihil ummah, dan salaf umat ini, yang ini generasi salafus soleh. Jadi bukan sembang kosong, bawa dalil, bawa hujah, bawa juga bahawa ia adalah kesepakatan ya, bahawa di akhirat kelak kita orang-orang beriman akan dapat melihat Allah dengan mata kita. Ia bukanlah image yang terbentuk dalam mata atau terbayang dalam kepala atau apa-apa lainlah yang
selain daripada mata, ya. Kita melihat dengan mata. Sebab nanti selagi mana orang tu nak guna akal dengan teori akalnya, macam-macam teori lah keluar. Jadi ianya bukan image terbayang, ia bukanlah image terbentuk dalam mata, terbayang dalam kepala atau apa-apa lain yang lain daripada melihat dengan mata. Seperkara lagi, semua ini berlaku di akhirat dan bukannya di dunia. Okey, ini adalah anugerah, keistimewaan orang-orang beriman di akhirat kelak. Kalau ianya adalah image yang terbentuk dalam mata, terbayang dalam kepala, ia bukanlah satu anugerah istimewa lagi dah. This is supposed to be the highlight, supposed to be the top of it. Tapi kalau sekadar image, it is no more the highlight. Dia bukan lagi lah satu keistimewaan, bukanlah lagi satu anugerah yang tambahan di atas syurga. Okey? Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.